Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala: Inna rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yarawna ar-ru'ya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayaqussunaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayaqulu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah. Wa ana ghulamun hadisus sin wa baiti al-masjid qabla an ankih faqultu fi nafsi law kana fika khairun la ra'aita mithla ma yara haula. Falamma ittaja'tu dhata laylah qultu Allahumma in kunta ta'lam fiyya khaira fa'arini ru'ya. Fabainama ana kazalik iz ja'ani malakani fi yadi kulli wahidin minhuma miqma'atun min hadid yuqbilani bi ila jahannam wa ana bainahuma ad'u Allah Allahumma inni a'udzu bika min jahannam. Summa urani laqiyani malak fi yadihi miqma'atun min hadid faqala lan tura ni'ma ar-rajul anta law kunta tukthiru as-salah. Fantalaqu bi hatta waqafu bi ala syafiri jahannam wa ara fiha rijalan mu'allaqina bis salasil ru'usuhum asfalahum araftu fiha rijalan min Quraisy faqassastuha ala Hafsah faqassatha Hafsah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abdallahi rajulun salih law kana yusalli min al-lail. Faqala Nafi' falam yazal ba'da dhalik yukthiru as-salah atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari.
daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia, inna rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yarawna ar-ru'ya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar Al-Khattab, dia kata menjadi kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bermimpi pada zaman Nabi masih hidup. Dia nak abang kata mimpi ini benda biasa. Nabi pun mimpi, sahabat-sahabat Nabi pun mimpi, siapa-siapa pun mimpi. Cuma bezanya fayaqussunaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cuma bezanya sahabat-sahabat Nabi pada zaman Nabi masih ada, pada zaman Nabi masih hidup, bila sahabat-sahabat mimpi, mereka cerita ke Nabi. Menjadi kebiasaan di kalangan para sahabat Nabi, kalau sekiranya mereka mimpi, mereka pergi cari Nabi, mereka cerita. Mereka kata, ya Rasulullah, semalam saya mimpi macam ni, macam ni, macam ni. Fayaqulu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah. Kata Ibnu Umar, dia kata apabila sahabat cerita kepada Nabi mimpi mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mentakwil mimpi itu. Dia berjumpa Nabi, dia cerita, ya Rasulullah, semalam kami mimpi macam ni, macam ni, macam ni. Nabi kata maksud mimpi kamu ialah macam ni. Wa ana ghulam hadisus sin. Kata Ibnu Umar, aku waktu tu budak lagi. Aku masa tu budak lagi, kecil lagi, umur muda lagi. Tuan-tuan, siapa dia ni yang kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab? Siapa dia ni? Kita semua tahu dia anak Sidina Umar, dia sahabat Nabi. Tapi yang kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ataupun lebih terkenal dengan nama Ibnu Umar ini, dia satu orang sahabat yang masuk Islam waktu umur sangat muda. Pak dia Umar Al-Khattab masuk Islam, dia masuk Islam. Kita dah cerita dah macam mana pak dia masuk Islam. Pak dia masuk Islam di rumah adik dia Fatimah binti Al-Khattab. Pi kerana marah, dia bubuh penampak dekat adik perempuan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan peristiwa itu sebagai satu turning point, satu titik perubahan dalam hidup Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia masuk Islam. Bila Umar Al-Khattab masuk Islam, anak dia yang kita baca hadis ni tentang Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ikut masuk Islam. Waktu berlaku perang Badar. Perang Badar jadi lepas Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Waktu jadi perang Badar, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini umur baru 13. Waktu jadi perang Badar. Perang Badar ini perang yang pertama dalam Islam. Waktu jadi perang Badar, umur Ibnu Umar baru 13. Dia buh nama untuk Nabi perang. Tapi ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. 2 tahun kemudian jadi perang Khandaq. Lagi sekali dia buh nama. Nabi bagi. Maka perang pertama yang Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ataupun Ibnu Umar ikut ialah perang Khandaq. Ketika itu umur dia 15. Waktu berlaku pembukaan kota Makkah, dia ada di dalam rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur dia 20.
Dia salah seorang sahabat yang merupakan anak kepada sahabat besar. Bapa dia Umar Al-Khattab, sahabat besar. Dia juga sahabat Nabi yang terkemuka. Hebatnya dia ni, terkemukanya dia ni, Ibnu Umar ini, pada masa pemerintahan Sayyidina Osman bin Affan, Osman offer kepada Ibnu Umar untuk jadi hakim di Madinah. Dia tolak. Ini manusia yang ditarbiyah oleh Nabi, bukan jenis manusia yang mencari kuasa, bukan jenis manusia yang mencari nama, bukan jenis manusia yang boleh kabur mata dengan populariti. Osman bin Affan melihat dia sebagai satu orang yang ulung, maka dia offer, ditawarkan kepada dia untuk jadi hakim. Dia tolak. Apabila Osman bin Affan kena bunuh, kita ada cerita banyak kali macam mana cerita Osman kena bunuh. Apabila Osman bin Affan kena bunuh, nama dia di antara nama yang dicalonkan untuk menjadi khalifah ganti Osman. Kalau dia tidak hebat, orang tak sebut nama dia. Dia disebut di antara nama yang disebut untuk menggantikan Osman bin Affan, nama dia, nama Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia tolak. Bila berlaku selisih faham di antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan di akhir-akhir pemerintahan Sayyidina Ali, dia mengambil stand, dia mengambil sikap neutral, berkecuali. Dia penat dan dia letih dengan perpecahan, dengan pergeseran yang berlaku sama-sama orang Islam. Dia mengambil sikap neutral. Dia tidak nyatakan sokongan dia pada Ali dan tidak menyatakan sokongannya kepada Muawiyah. Sebaliknya yang disuarakannya ialah supaya jangan bergaduh. Dan dia satu orang yang sangat hebat dari segi meriwayatkan hadis. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab menduduki tempat kedua selepas daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itu sebab kalau kita baca hadis, acap kali kita baca an Ibn Umar radhiyallahu anhu, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Pasal apa? Dia menduduki tempat kedua dari segi banyaknya meriwayatkan hadis. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab berjumlah lebih daripada 2,600 hadis. Satu orang sahabat yang bernama Abu Salamah bin Abdul Rahman, apabila orang tanya dia apa komen dia tentang Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, jawab Abu Salamah, dia kata Umar hidup pada zaman ramai orang yang setanding dengan dia. Umar, bapa dia, Umar bin Al-Khattab hidup pada zaman ramai orang macam Umar. Dari segi ilmu, dari segi kebolehan, dari segi kepimpinan, Umar hidup di zaman ramai orang macam Umar. Osman hebat macam Umar. Ali hebat macam Umar. Ramai sahabat-sahabat yang hebat macam Umar. Tetapi dia kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab hidup di zaman tidak ada orang sehebat dia. Dan satu benda yang kita tak tahu tentang Ibnu Umar, tentang Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini ialah dia satu orang businessman yang berjaya. Dia sampai hari mati dia kaya raya. Dia bukan kaya kerana berceramah, tapi dia kaya kerana bisnes dia. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab satu orang yang kaya raya sampai hari mati dan sangat kuat menderma.
Dia mati umur 80 lebih. Menjelang kematian dia, mata dia buta. Ini Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, nama yang selalu kita dengar, tapi kita tidak memperincikan siapa dia. Hadis yang kita baca ni hadis riwayat daripada dia, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia kata menjadi kebiasaan di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, bila mereka mimpi, mereka jumpa Nabi, mereka cerita mimpi mereka kepada Nabi, dan Nabi SAW mentakwil mimpi itu. Dan aku pada ketika itu, kata dia, ghulam hadithus sin, aku pada masa tu budak lagi, umur sangat muda. Wa baitil masjid qabla an ankih, dia kata rumah aku masjid, yakni sebelum aku menikah. Sebelum dia menikah, dia kata banyak masa dia di masjid, tidur bangun dia di masjid, menuntut ilmu dia di masjid, mengisi masa yang terluang di masjid. Dia kata aku satu orang yang masjid itu rumah aku. Faqultu fi nafsi, satu hari dia kata aku kata pada diri aku sendiri, law kana fika khairun la ra'aita mithla ma yara haula. Dia kata pada diri dia sendiri, dia kata wahai Ibnu Umar, kalaulah kamu ni orang baik, orang bagus, tentu kamu diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana sahabat-sahabat duk mimpi. Bila sahabat-sahabat lain mimpi, pergi cerita dekat Nabi, dia duk ada. Dia budak lagi, dia duk ada, dia duk dengar, dia duk simpan teringin dalam hati dia. Awak aku tak mimpi. Awak tak ada satu benda yang boleh aku pergi cerita dekat Nabi. Macam mana mereka mimpi, mereka cerita dekat Nabi, awak aku tak macam tu. Teringin kot-kot boleh dapat satu mimpi yang boleh pergi cerita dekat Nabi. Falamma taja'tu dhata layla, satu hari dia kata aku duk tidur pada satu malam, dia kata aku duk baring-baring, duk tidur. Faqultu, aku kata, Allahumma in kunta ta'lam fiyya khaira fa'arini ru'ya. Sambil duk baring-baring, duk tunggu nak terlelap mata tidur tu, dia berdoa. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah engkau tahu bahawa dalam diri aku ni ada kebaikan, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah engkau tahu kata aku ni orang baik, fa'arini ru'ya, bagilah aku mimpi satu yang aku boleh cerita ke Nabi. Fabainama ana kadzalik, dalam keadaan macam tu, dia kata duk lagu nak lena tak lena, nak lena tak lena tu, terlena. Izja'ani malakan, dua malaikat mai dekat aku, mimpi. Dalam pada duk angan-angan ni, duk berharap, duk minta, ya Allah, bagilah aku satu mimpi yang aku boleh bawa mimpi ni pergi cerita dekat Nabi. Dalam pada duk macam tu, terlap dalam mimpi dia mai dua malaikat. Fi yadi kulli wahidin minhuma miqma'atun min hadid, pada tangan kedua-dua malaikat itu ada miqma'ah, ada satu miqma'ah ni nak kata apa, benda dia buat pukul orang ni. Ada satu miqma'ah, ada satu tongkat, kita kata ada satu tongkat min hadid yang dibuat daripada besi. Miqma'ah untuk balon orang, tongkat untuk balon orang. Yuqbilani bi ila jahannam, malaikat ni dua orang, tiap-tiap satu malaikat ni tangan duk pegang satu tongkat besi, habuan nak balon orang, bawa aku ke neraka jahannam, dia kata mimpi. Wa ana bainahuma, dan aku duk ada di antara dua malaikat ni, depa apit dia, kanan seorang, kiri seorang, dia duk di tengah.
Adu'ullah, dia kata aku doa kepada Allah tak berhenti. Allahumma inni a'udzubika min jahannam. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada neraka jahannam. Dia mimpi malaikat mai escort dia, apit dia, bawa pi ke neraka jahannam. Sambil duk berjalan pi tu dia duk berdoa, minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jahannam. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada kena masuk neraka jahannam. Summa urani laqiyani malak. Tiba-tiba diperlihatkan kepada aku satu malaikat lain. Fi yadihi miqma'atun min hadid. Di tangan malaikat itu pun ada miqma'ah, ada tungkat besi. Faqala, kata malaikat yang ketiga ini, lan tura' ni'mar rajul anta law kunta tuksiru salah. Malaikat yang ketiga ini kata dekat dia, lan tura', sekali-kali kamu jangan takut. Ni'mar rajul anta, sebaik-baik manusia hang. Malaikat kata dekat dia, sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia kamu. Hang ni orang yang paling baik. Lau kunta tukthirus salah, kalau sekiranya hang kuat semayang. Malaikat kata dekat dia, jangan takut. Pasal apa? Pasal hang di antara orang yang paling baik. Syarat dia apa dia? Hang satu orang yang banyak semayang. Bukan semayang fardu sahaja, semayang sunat. Bukan semayang qabliyah subuh sahaja, bukan semayang duha sahaja, bukan semayang witir sahaja, bahkan sunat rawatib hang jaga. Kalau sekiranya hang jadi satu orang manusia yang macam ni, satu manusia yang baik, pasal apa? Pasal semayang rajin, jaga semayang dan rajin semayang. Kalau hang jaga benda macam ni, ni'mar rajul anta, hang orang paling baik. Fantalaqu bi hatta waqafu bi ala syafiri jahannam. Tiba-tiba dibawa dia ni dalam mimpi dia. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dalam mimpi dia kata dia dibawa oleh 3 malaikat ni. 2 yang escort dia, satu baru jumpa ni, bawa dia pi sampai ke pinggir neraka jahannam. Dia ada tepi dah neraka jahannam. Wa ara fiha rijalan mu'allaqina bis-salasil ru'usuhum asfalahum. Bila sampai di sana, dia kata dia nampak dalam neraka dia kata rijal, ramai orang dia ada dalam tu, orang laki-laki yang mu'allaqin bis-salasil ru'usuhum asfalahum, yang depa ni digantung kepala ke bawah dalam mimpi. Bila sampai di syafiri jahannam, di pinggir neraka jahannam, daripada tepi neraka dia tengok, dia nampak, dia kata dalam neraka ni ramai orang laki-laki yang kaki dia angkat naik ke atas, kepala turun bawah. Araftu fiha rijalan min Quraisy. Daripada aku duk tenang tengok, ramai daripada kalangan depa ni adalah pembesar-pembesar Quraisy. Faqasastuha ala Hafsah. Bila dia jaga daripada tidur, lari pergi rumah kak dia. Kakak dia siapa dia? Hafsah. Hafsah ni siapa? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah ni siapa? Hafsah ni apabila kematian suami, bapa dia Sayyidina Umar Al-Khattab, bila Hafsah habis iddah, Umar pergi tanya Sayyidina Osman. Kebetulan pada masa tu Osman baru kematian isteri yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah ni siapa? Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah isteri Sayyidina Osman. Sayyidina Osman menikah dengan 2 orang anak Nabi. Mati seorang, menikah seorang lagi. Apabila meninggal sahaja Ruqayyah anak Nabi ni, Osman dalam sedih.
Waktu tu juga kebetulan suami Hafsah meninggal. Maka Umar Al-Khattab pergi cari Osman. Dia tanya Osman, wahai Osman, mau tak mau anak aku Hafsah? Osman tak jawab. Lepas tu Osman kata tak mau. Lepas tu pergi tanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, hamba tak mau menikah dengan anak aku Hafsah. Sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan, dia tak mau bagi anak perempuan dia menikah tak ketahuan orang. Dia pergi cari hak bagus-bagus ni. Jadi bini nombor 2, nombor 3, nombor berapa pun tak apa. Janji laki hang Sayyidina Abu Bakar, janji laki hang Sayyidina Osman, janji dia mau macam tu. Dia nak anak dia bukan saja selamat dunia, tapi dia nak anak dia selamat akhirat. Abu Bakar As-Siddiq apabila Umar tawarkan Hafsah dekat dia, dia sengak, tak jawab apa. Nanti dulu pun tak kata, nak fikir asat pun tak kata, apa pun tak kata, dia sengak. Bukan sehari, bukan 2 hari, berapa lama dia sengak sehingga kan Umar naik angin. Umar naik angin. Umar kata tak mau, kata tak mau. Jangan duk buat bagi pending macam ni. Pending orang Allah kata. Dia sengak. Satu tempoh masa Abu Bakar sengak, tiba-tiba Nabi SAW main meminang Hafsah. Umar Al-Khattab seronok ni tak tahu nak abang, pucuk dicita ulang mendatang. Dia nak Osman, dia nak Abu Bakar. Tiba-tiba sebaik-baik manusia main meminang anak dia, Nabi SAW. Seronok dia pergi cari Abu Bakar. Dia kata, ya Abu Bakar, hang ni, dia kata, hang duk buat sengap, hang tengok Nabi ambil lagi baik pada hang, dia kata. Geram. Abu Bakar kata dekat dia, wahai Umar, aku sengap ni pasal apa? Pasal aku pernah terdengar, telinga aku pernah terdengar Nabi sebut tentang Hafsah. Mungkinkah dia anak kamu yang Nabi pernah sebut? Aku nak pergi potong dah balai. Setelah confirm Nabi ambil dia, baru aku ceritakan benda ni. Kalau ditakdirkan Nabi tak ambil Hafsah, aku ambil dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan kita kadang-kadang lagu Sayyidina Umar jugalah. Kadang kita bukan tahu kepala ekor pun, dia pergi marah ke orang tu, bukan tahu kepala ekor pun. Marah sampai tak boleh dengar nama, ludah sampai kering rengkung. Tak tahu pun. Kemudian hari tahu-tahu, oi bagus dia ni, yang aku duk maki dia berlori sebelum ni. Macam tu lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ataupun Ibnu Umar ini, apabila dia mimpi tadi ni, dia punya teringin nak mimpi, dia nak lena minta dekat Allah, ya Allah bagilah aku satu mimpi. Mai satu mimpi dekat dia, malaikat mai bawa satu miqma'ah, bawa tongkat besi macam nak balun dia, tapi tak balun dia, bawa dia pergi jumpa satu malaikat lain pun di tangan ada satu pemukul besi juga. Lepas tu bawa pergi ke tepi neraka Jahannam. Daripada tepi neraka nampak beberapa orang laki-laki yang digantung kaki ke atas, kepala ke bawah. Bila dia tenang tengok, dia kenal mereka ni adalah daripada pembesar Quraisy. Jaga, bila jaga, lari dia ni pergi di rumah kakak dia Hafsah, isteri Nabi SAW. Bila sampai dia kata faqassastuha ala Hafsah, aku cerita apa yang aku mimpi kepada Hafsah. Faqassatha Hafsah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah pula cerita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tutara dia orang hebat tu tuan-tuan, tak boleh nak akses Nabi terus, tak boleh nak terus jumpa Nabi. Abang kat kau abang ke Nabi. Bukan Nabi satu orang yang berprotokol sampai tak boleh jumpa, dah. Tapi kadang-kadang sibuk Nabi ini, tak boleh nak jumpa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Hafsah cerita benda ni kepada Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, inna Abdullah rajulun salih
"Law kana yusalli min al-lail." Nabi kata, cerita dia macam ni. Nabi kata, adik hang Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini memang orang baik, tapi kalau sekiranya dia jaga sembahyang malam, dia orang paling baik. Terus cerita panjang-panjang, cerita malaikat pegang besi, tongkat besi, itu semua tak penting. Yang penting Nabi kata daripada keseluruhan mimpi dia tu, yang nak dia highlight, yang nak bagi orang semua nampak ni apa dia, siapa pun boleh jadi orang baik kalau sekiranya dia jaga sembahyang malam. Maka kata Nabi SAW, "Inna Abdallah," sesungguhnya Abdullah adik hang ni, "rajulun salih," dia ni memang orang baik dah, orang bagus. "Law kana yusalli min al-lail," apatah lagi jika dia menjaga sembahyang malam, dia orang yang paling baik. Faqala Nafi', dalam hadis Al-Bukhari ini dia tambah di ujung tu, dia kata, dan berkata Nafi'. Siapa Nafi' ni? Nafi' ini dia antara orang yang banyak mengambil hadis daripada Ibnu Umar, dan dia adalah maula, bekai hamba kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Satu orang hamba yang dimerdekakan kemudian jadi anak murid kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia di antara orang yang banyak mengambil hadis daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Kata Nafi', "Falam yazal ba'da dhalik yukthiru salah." Maka selepas daripada peristiwa dia mimpi, cerita ke kak dia cerita dekat Nabi, Nabi kata lagu tu, Nabi kata dia memang orang baik dah, tapi kalau dia jaga sembahyang malam, dia tahajud, dia bagus dan sebagainya, dia orang paling baik. Sejak daripada Nabi kata lagu tu, kata Nafi', "Falam yazal ba'da dhalik yukthiru salah." Sejak daripada tu, anak kepada Umar Al-Khattab ini cukup kuat sembahyang malam. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis riwayat daripada dia juga, dia kata, "Ra'aitu fil manam ka'anna fi yadi saraqatan min harir." Ni mai hari yang berikutnya pula dia duk main mimpi macam-macam. "La ahwi biha ila makan fil jannah illa tarat bi ilaihi faqasastuha ala Hafsah فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك رجل صالح أو قال إن عبد الله رجل صالح أو كما قال." Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Di ketika yang lain pula dia tidur dan dia mimpi. Kali ni mimpi Ibnu Umar ni apa dia? Dia kata, "Fi yadi saraqatan min harir." Dia kata, di tangan aku ada sehelai kain sutera. Dia mimpi. Dalam mimpi dia ni, dia duk pegang sehelai kain sutera. "La ahwi biha ila makanin fil jannah illa tarat bi ilaihi." Kalau ku teringat aja, dia duduk dalam syurga, di tangan dia ada sehelai kain sutera. Bila aku teringat aja nak pergi mana-mana tempat dalam syurga, dia kata kain tu hampang, dia duduk aja, kain tu bawa dia terbang pergi tempat tu. Ni pun satu zam-zam ala kazam juga ni pun. Pi Ramli ni saya rasa dia baca hadis ni. Apa cerita apa? Laksmana Doremi ke apa ke? Hampang-hampang satu, duk tiga-tiga lepas atas tu, zam-zam ala kazam, pum, terbang. Terlajar. Dia boleh kata pula U-turn. Rupanya benda ni berasal daripada mimpi Ibnu Umar. Piramli sudah jumpa hadis ini. Ibnu Umar kata, aku tengok dalam mimpi aku duduk dalam surga, di tangan aku ada selembar, ada sehelai kain min harir yang dibuat daripada sutera, dan aku boleh hampak kain tu, aku duduk atas dia, aku teringat aja nak pergi mana, kain tu nanti bawa aku terbang pergi ke tempat tu.
faqasastuha ala Hafsah, lari pergi cerita kat kak dia dekat Hafsah cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhaki rajulun salih. Nabi kata cerita banyak tak mau, adik hang ni rajul salih, dia ni satu orang yang cukup baik. Beberapa hadis Nabi endorse, Nabi sahkan, kata Ibnu Umar ini ialah rajulun salih, satu orang yang salih, yang baik. Maka ternyata dia seorang yang sangat baik. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16. Muka surat 4. Kita masih lagi di dalam tajuk tentang abwabur ru'ya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab mimpi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dah baca hadis pada bulan lepas daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza iqtaraba zaman lam takat ru'yal mu'min takzib wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha wa ru'yal muslim juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Itu kita baca bulan lepas. Nabi SAW bersabda, sudah hampir kiamat esok, hampir-hampir orang yang beriman kalau mimpi dia betul. Itu kita bincang pada bulan lepas. Dan mimpi orang yang beriman itu 1/46 daripada nubuwah, dan kita dah bincang maksudnya pada bulan lepas. Kita masuk muka surat 4 perenggan 2. Tuan-tuan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, warru'ya salasun. Dan bermula mimpi ada 3 macam. Ni Nabi nak cerita. Mimpi yang duk mai kat kita hari-hari, tiap-tiap malam ni, dia ada 3 macam mimpi. Kami balik daripada kuliah hari tu naik kereta, sahabat saya tanya, dia kata, ustaz, kita mimpi ni black and white ke color? Dia kata. Kawan ni tanya, abuan tak mau mengantuk nak balik pergi rumah no. Saya pun kata tak sure pula. Duk mimpi selalu tak tahu hitam putih ke color. Tuan-tuan sure ke hitam putih ke color? Kan duk mimpi kita pun tak perasan mimpi tu hitam putih ke color. Apapun mimpi ni, Nabi kata 3, hitam putih ke, color ke, apakah, dia ada 3 macam mimpi. Dan dia kata daripada sepotong hadis ni dapat kita tahu sesungguhnya mimpi itu terbahagi kepada 3 macam. Pertamanya, mimpi sebenak-benak mimpi satu, iaitu mimpi yang betul dan bukan ingawan. Dia kata ingawan ke apa, kita kata mengigau. Mimpi betul bukan mengigau, ataupun kita di sini kata mamai. Dia kata hang mamai ko tidur tak basuh kaki, itu dia panggil mimpi tak betul. Dia kata mimpi bahagian yang pertama ni ialah mimpi betul dan bukannya mengigau, dan bukannya mimpi yang disertai syaitan. Ini mimpi yang pertama. Maka iaitu tiap-tiap mimpi yang dilihat di dalamnya barang yang menyukakan hatinya, seperti dilihatkan dirinya dalam syurga. Ini mimpi betul. Tidur mimpi duduk dalam syurga. Syurga tak pernah tengok, tapi tempat tu dipaham sebagai syurga. Begitu. Ataupun mimpi yang ada takbirnya menyukakan hati. Kalau tak mimpi syurga pun mimpi satu yang baik. Contoh apa dia? Contoh mimpi jumpa keluarga terdekat pakai serba putih. Itu mimpi baik. Ayah kita meninggal dah bertahun dah. Lepas tu dia mai kat kita dalam mimpi. Mai pula dengan pakai kepiah putih, jubah putih, dengan ayam muka yang putih bersih. Mai, dia cuma kata, hang, ayah rasa tak bangkit tahajud lama dah kot. Ayah mai kata lagu tu. Tak payah cari ustaz takbir lah, bangkit ambil semayang lah. Bangkit duk ujung katil lagu duk picit kenin, duk fikir lah, awak orang tua ni mai malam ni, awak dia mai tanya tak semayang ke tak ke apa-apa, tak mayang juga.
Tak ada guna. Ya. Macam tu punya mimpi tahu dah. Yang mai ni ayah kita, dia pun dah meninggal lama, dia mai pula pakaian putih, mai pula cakap lagu tu. Mai cakap kata hang ni ayah duk rasa lama dah ni tak bangkit tahajud. Itu mimpi minallah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan dia sayang kita, dia nak suruh kita bangkit sujud pada dia. Satu. Seperti mana terlihat di dalam mimpimu itu akan dirimu kena ikat dan sebagainya. Itu mimpi baik, dia kata. Mimpi kaki kena ikat. Kalau berdasarkan hadis Nabi SAW, mimpi kena ikat kaki ni bagus. Tetapi melihat pada keadaan yang bagaimana. Dia ada huraian dia sekali lagi. Kalau satu orang tu duk sihat, duk dalam kerukunan rumah tangga, duk dalam keadaan rezeki yang lapang, tiba-tiba mimpi kaki kena ikat, itu mimpi bagus. Maknanya dia akan kekal dalam keadaan macam tu, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan rezeki yang lapang, dalam keadaan sehat. Dia akan kekal dalam keadaan macam tu apabila mimpi kaki kena ikat dalam keadaan bagus macam tu. Sebaliknya, kalau mimpi kaki kena ikat, sedangkan masa dia mimpi tu dia duduk dalam lokap, punggah, yang tu memang punggah. Pasal apa? Pasal maknanya lama lagi dalam lokap dia ni. Yang tu huraian dia nanti mai sekali lagi. Saya habang sat dulu. Habang sat dulu, takut tak ada mai bulan depan pula. Jadi dia nak habang di sini. Dia kata mimpi yang baik ni apa dia? Mimpi kena ikat kaki. Itu mimpi baik. Yang kedua, dia kata mimpi jenis yang kedua adalah mimpi syaitan. Ini mimpi yang kedua. Iaitu mimpikan segala perkara yang ditakuti. Seperti kena tekan hantu. Ini dia kata mimpi daripada syaitan. Antum percaya benar ni? Mimpi hantu mai tindih. Ada orang bukan setakat percaya, dia kena tindih setiap malam. Jadi dia bagi dia bukan soal percaya tak percaya lagi dah. Soalnya macam mana tak mau lagi kena tindih. Yang tu ya. Kita pergi duk tanya dia, hang percaya ada hantu tindih? Percaya apa? Aku dia tiap malam kena tindih, dia kata. Kawan saya sama mengaji di universiti lo. Dia pada sekolah menengah, sama dengan dia pada kolej Islam, sama sampai dia ni pun satu kurus kering, muka pucat. Kawan ni, dia tengok dia pun macam tak semangat. Sembang dengan dia, saya kata awak ni, dia kata dia tiap malam kena tindih hantu. Saya kata cuba tidur, ambil ayat semayang apa semua elok-elok, semayang witir apa kah dulu baru tidur. Sopa ya, dia kata tindih apa tu kak, dia kata. Kita ni tak boleh nak bayang pasal tak pernah kena tindih dengan hantu ni. Jadi saya kata dia Allah macam ni, kalau kita buat eksperimen ni masa di universiti, hang tidur kati aku tidur kati hang. Dan sebelum tu saya tanya dia, selalu duk kena tu masa mana? Dia kata masa nak lena. Saya kata masa tu lampu bilik menyala ke padam? Tanya dia. Menyala pun kena, padam pun kena. Dia kata, oh, saya kata kacau. Dia kata cuma kalau padam cepat lagi kena. Kalau menyala lambat sikit tapi kena. Okey, saya kata tak apa. Malam ni tukang. Dia naik pergi bilik saya tidur bilik dia. Aku duduk tunggu ni bila dia ni nak main tindih aku, dia ni nak main lagu mana, dia ni mata merah ke, gigi tajam ke, tanduk ada tak ada ke, kalau ada patah ke tak ke. Duduk kepala kita ni berdut. Lena bangkit subuh esok lah, tak ada apa. Saya bangkit esok nak sembahyang subuh, lari naik pergi bilik kita, kena tindih di atas pula dah. Maknanya bukan masalah bilik, bukan masalah dia ni tak tahulah hantu syok dengan dia ni. Kan? Dan bila kita tanya dia hang mimpi ke, dia kata dah. Ni duk elok-elok ni dia main tindih. Dia kata kita ni teringin nak tahu macam mana. Dia kata ni kadang-kadang dia kata duduk dalam bilik asrama, satu bilik 2 orang. Dia kata sebelah ni kawan ni duduk bersembang dengan kawan lain lagi 3 orang duduk bersembang. Sana duduk bersembang, sini kena tindih.
Saya kata serius ni macam ni. Dia memang serius lah. Dia orang Kelantan. Dia kata memeh. Memeh. Kan? Ni esok keluar CD ni dia mu cerita pasal aku, dia kata. Memeh lah dia kata. Ni dia orang duk sembang, telinga dia duk dengar sebiji-sebiji ni, 3-4 orang duk sembang ni, dia duk dengar tu, dalam pada duk dengar tu, sini tak boleh menguat lah. Dia kata bila kena tindih ni, jangan kata nak panggil orang tolong, dia kata nak gerak jari pun tak boleh. Kena tindih, dia kata nak gerak jari pun tak boleh. Nyawa pun ketak dada, dia kata aduh, aku terlepas tu. Dia kata apa tak tolong aku kena tindih. Dia kata duk nampak lagu bantai golek aja duk tindih. tak dapat. Macam tu cerita dia. Jadi wallahu alam, Syekh Idris Al-Marbawi bawa amai cerita ni dalam kitab dia. Betul lah kot. Kan? So dia kata yang kedua ni, dia kata mimpi syaitan, iaitu mimpi perkara yang ditakuti, seperti kena tekan hantu ni, ataupun mimpi kena cekek. Lagi karut, mimpi kena cekek, dia duk mimpi macam tu, ataupun mimpi kena henyak, dia kata. Dan mimpi yang tiada berketentuan, ataupun ni yang kata mimpi syaitan, mimpi jenis yang kedua ni, mimpi tak ketahuan. Mimpi tak ketahuan. Seperti terkadang-kadang nampak ia akan dirinya berkawan-kawan, kemudian sudahlah nampak beberapa kawannya jadi budak. Haru. Kita umur 5-60, duk kawan dengan semua umur 5-60 ni, sembang-sembang dia jadi budak-budak kawan tu. Jadi budak depan kita. Tu tak ketahuan lah tu. Tak ketahuan. Kan? Kemudian sudah pula jadi anak binatang. Daripada kawan umur 60 duk sembang dengan kita, tengok dia jadi budak. Dalam pada kita terkejut jadi budak, jadi arnab pula dia lompat. Dia kata ini, dia kata mimpi tak ketahuan, ini mimpi syaitan. Kemudian sudah pula merupa barang yang ditakuti daripada barang yang dibenci. Daripada rentua umur 60 tahu jadi budak-budak, tahu jadi arnab, tahu berubah jadi apa kan? Satu yang menakutkan kita. Macam ni punya mimpi, dia kata apa? Syaitan. Dia kata. Maka semua itu mimpi yang disertai oleh syaitan. Dia kata, itu mimpi jenis yang kedua. Okey. Mimpi jenis yang ketiga, iaitu mimpikan barang yang masyghul dan barang yang dicita-citai amat oleh hati. Masyghul ni maksudnya otak ni penat duk fikir benda tu Duk fikir ni baru keluar universiti anak kita. Baru keluar universiti duk fikir nak kerja. Duk fikir ni nak kerja apa, ni nak kerja apa, nak minta PTD ke, kalau di Kedah ni nak minta KCS ke, ataupun nak minta pergi jadi apa, tang mana ke. Duk otak ni daripada celek mata pagi, tengah hari, petang sampai malam duk fikir yang tu. Malam mimpi jadi DO. Mimpi jadi DO tu PTD pun orang tak panggil pergi kursus, tak panggil pergi interview apa lagi, mimpi jadi DO dah. Jadi DO dah. Pasal apa? Pasal dia masyghul. Kepala otak dia ni sibuk dengan duk fikir nak jadi apa, nak jadi apa, nak jadi apa. Itu mimpi mai dalam tidur dia. Dia kata maka itu, dia kata mimpi benda yang masyghul, yang sibuk duk fikir, penat duk fikir benda tu mai dalam tidur. Seperti satu orang yang gila mengaji dan gila menghafaz dan gila melancang pengajian dia. Jenis mengapai duk tiba-tiba dalam tidurnya nampak akan dirinya melancar dan payah dapat dan sebagainya. Dia sangkut dengan benda tu. Duk mengapai Quran ni, mengapai tidur, mimpi dia jadi hakim dah. Hakim musabaqah Quran antara bangsa. Baru daftar nama 2 minggu, baru masuk, baru duk belajar kaedah nak hafal Quran macam mana. Tapi duk ingat yang tu, duk ingat yang tu. Malam tidur dia ketua jemaah hakim dia ni. Pasal apa? Itu otak dia duk fikir, itu mai dalam tidur dia. Ataupun ingat dan juga bergantung hati pada satu musafir. Tiba-tiba dilihatnya di dalam tidurnya akan dirinya di dalam musafir, ataupun sudah sampai ke tempat yang mau dipergikannya. Duk fikir ni, duk fikir kata hari 8 hari bulan ni nak bertolak nak pergi umrah. Duk fikir ni 8 hari bulan ni nak pergi umrah, 8 hari bulan nak pergi umrah. Malam tu tidur tengok duk tawaf Kaabah dah. Pasal otak duk fikir hang tu. Kan? Betul tak betul? Kita bisa lalu benda tu? Betul. Benda tu kita terlampau fikir, dia mai dalam tidur kita.
Dia jadi macam tu. Maka yang demikian itu semuanya mimpi yang tiada takbirnya. Macam ni punya mimpi, kalau pergi jumpa ustaz, tanya, ustaz saya mimpi, kata saya ni lepas pergi London semalam, ustaz ni ambil sejadah gulung-gulung, dia ribah tiap belakang. Dia kata ni karut buang masa aku, dia kata. Kan? Begitu. Sabda Nabi SAW lagi, farru'ya salihah busyra minallah. Sabda Nabi SAW, maka bermula mimpi yang sebenar, yang betul, itulah busyra, itulah good news, itulah berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab bagus takbir mimpi itu. Baik, masalah dia kata mimpi yang betul adalah penyukaan daripada Allah. Sesungguhnya jikalau satu orang telah mimpi dirinya melihat Nabi dan mencium tangan Nabi, yang ni tak tahu nak abang tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Nabi kata man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Dan satu riwayat lain dia kata faqad ra'ani fil yaqazah. Siapa mimpi tengok aku di dalam mimpi dia, sesungguhnya dia tengok aku betul. Pasal apa? Iblis, syaitan tak boleh nak merupa Nabi, ditegak, dia dilarang dan tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal mulianya Nabi SAW ni sampai macam tu. Mulia Nabi Muhammad ni sampai Allah tidak benarkan iblis, syaitan merupa-rupa dia. Demikian mulia yang kata Nabi Muhammad SAW ini. Baik. Tiba-tiba kita dianugerahkan Allah, telah dikurniakan oleh Allah mimpi jumpa Nabi. Allahu Akbar tuan-tuan. Satu benda yang semua orang Islam teringin, tapi bukan semua orang dapat. Teringin, tak dapat. Nabi mai, Nabi pegang dada dia, Nabi pegang hubung-hubung kepala dia, Nabi kucup dahi dia, ataupun setidak-tidaknya Nabi suar tangan dia, cium tangan Nabi. Allahu Akbar tuan-tuan. Maka di antara yang dikatakan mimpi baik ataupun mimpi yang merupakan busyra minallah, satu good news, satu berita baik daripada Allah, itu ialah mimpi jumpa Nabi dan dapat cium tangan Nabi SAW. Maka itulah satu mimpi yang sebenar, dia kata. Dan itulah satu perkara yang menyukakan hati. Tak ada manusia yang kalau dapat mimpi itu dia tak gembira, tak ada. Manusia kalau dapat yang tu Allahu Akbar, cuma kena jaga. Kena jaga apa? Kalau boleh tu saya cerita ke orang, pasal itu anugerah Allah untuk kita. Takut kalau kita tak boleh jaga, takut cerita itu membawa kita kepada riak. Takut. Kecuali kita boleh jaga benda tu, kita cerita tapi kita selamat daripada riak, daripada ujub, daripada sum'ah, kita selamat daripada sifat-sifat mazmumah, dan kita cerita tu manfaat dia lebih kepada orang yang dengar cerita. Tapi the best is apa? Tak usah cerita. Allah bagi dekat kita ayat mata, ayat cerita, menceritakan kegembiraan anugerah Allah kat kita ni, biar ayat mata kita saja cerita. Sudah, mulut tak mau cerita. Pasal itu anugerah istimewa Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu. Baik. Dan itulah satu perkara yang menyukakan hati, kerana orang yang melihat Nabi SAW dalam mimpi itu alamat kebahagiaan dan alamat keagamaannya. Alamat dia orang bahagia, alamat agama dia bagus. Begitu. Dan seperti satu orang mimpi melihat mak ataupun bapa ataupun mana-mana saudara yang telah mati di dalam tidurnya, tiba-tiba datang memakai pakaian putih, maka itu pun satu daripada perkara yang menyukakan hati juga, hak kita cerita tadi. Kerana melihat mak ataupun bapa itu sudah cukup satu kesukaan. Umur kita hari ni pun dah 60, dah 70 kan. Mak ayah kita mati tak tahu dah berapa zaman dulu. Rindu, dendam hanya Allah yang mengetahui. Tiba-tiba dia mai dalam tidur kita, tu pun dah cukup. Tak tahu cerita dah. Pasal apa? Pasal orang tua ni meninggal zaman tak ada kamera dulu ni.
Sekeping gambar pun tak ada. Kita nak tunjuk dekat anak kita, dekat cucu dia, dekat cucu kita, dekat cicit dia. Kita nak tunjuk ni kat anak kita, inilah tok hampa, inilah mak ayah, inilah ayah dulu. Nak abang, inilah tok wan. Nak tunjuk pun gambar pun tak ada. Zaman tu tak ada gambar. Kita pun teringat lagu tu tak ada gambar boleh tengok. Tiba-tiba dia mai dalam mimpi dengan pakaian putih. Mai tu pun itu sudah satu kegembiraan untuk kita. Apatah lagi mai dengan alamat memakai putih, maka itu alamat ahli syurga, dia kata. Cukup yang tu, dia kata. Baik. Kemudian bawah tu tuan-tuan, masalah mimpi, apa hakikatnya saya tak baca. Ini dia cerita agak falsafah gitu sikit. Pokok pangkalnya dalam perenggan tu dia nak abang dekat kita tu yang di bawah tu, dia kata sabda Nabi SAW, ar-ru'ya minallah wal hilm minasyaitan. Dia nak abang beza tu, kalau ru'ya itu mimpi daripada Allah, kalau hilm mimpi juga tapi dipanggil hilm. Kan dalam hadis kata rufi'al qalam an salasin, dosa pahala tidak ditulis kepada 3 golongan manusia. Siapa dia? Di antaranya budak-budak, hatta yahtalim, sehinggalah dia bermimpi. Hilm maksudnya apa? Mimpi yang menunjukkan dia sudah akil baligh, itu mimpi. Beza dengan ar-ru'ya. Ru'ya ni dia kata minallah, itu mimpi baik-baik, itu dia panggil ru'ya. Tapi kalau mimpi macam-macam ni dia panggil hilm, dia kata. Tapi dia nak habaq di perenggan tu apa dia? Dia kata hakikatnya ialah mimpi ni semua daripada Allah. Mimpi baik ke, mimpi tak baik ke, Allah yang mentakdirkan benda tu dekat kita. Hakikatnya mimpi ni daripada Allah. Cuma dinisbahkan, kalau baik itu orang kata daripada Allah, kalau tak baik itu daripada syaitan. Macam setengah orang mengajak, last dia nanti kata apa? Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya apa dia? Baik ke tak baik, Allah yang buat semua tu. Tetapi dinisbahkan, kalau terlahir perbuatan tak baik daripada saya, itu kerana kelemahan saya. Nisbah. Macam itulah dengan mimpi, dia kata. Baik, tuan-tuan tengok perenggan bawah sekali sabda Nabi SAW, war-ru'ya min tahzini syaitan. Dan mimpi yang satu macam lagi, ni jenis yang kedua, itu mimpi daripada kedukacitaan syaitan. Masalah mimpi syaitan itu bagaimana? Sesungguhnya mimpi syaitan itu, iaitu apabila satu orang itu tidur, maka datanglah syaitan daripada kirinya, maka ia pun datang mengusik hati dan ditakutkannya orang yang tidur ini, syaitan. Macam biasa kerja syaitan ni apa dia? Dalam Quran kata, fabi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dalam Quran kata, syaitan apabila dia kena hambat daripada rahmat kasih sayang Allah, dia bersumpah. Dia kata, fabi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan pastikan anak cucu Adam ini aku perdayakan dan aku sesatkan mereka. Dia marah, bukan dia marah dekat Allah, dia marah kerana hang Adam aku jadi macam ni. Kerana hang Adam, kerana hang dicipta, kerana hang dijadikan, kerana Allah perintah suruh aku tunjuk respect kepada hang, usjudu li Adam, dan aku tak mau sujud, aku tak mau tunjuk hormat kepada hang, kerana tu aku dianggap derhaka dan aku dibuang daripada rahmat Allah. Kerana hang aku jadi macam ni, dia kata dekat Tuhan, fabi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan make sure, aku akan pastikan aku sesatkan anak cucu Adam ni semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hamba engkau yang ikhlas betul-betul dekat engkau, aku tak boleh buat apa. Maka kerja syaitan dia tak akan habis sampai kiamat. Dia akan buat kerja ni. Di antaranya apa dia? Ni yang dia cerita di sini. Bila kita nak tidur aja, syaitan mai daripada pihak kiri kita. Dia mai. Dia tak lepas kita punya. Hang nak tidur pun aku kacau hang. Hang celek mata pagi esok pun aku kacau hang.
Maka ia pun, yakni syaitan pun datang mengusik hati dan dipertakutkan kita ni. Dia macam-macam lah. Dia mai nak tidur ni pun dia mai, dia ada benda, dia nak psycho kita saja. Dia kata ni tangkai yang hampir ambil tu gantung lagi dekat alang pintu. Dia mai. Musim kawang kuat lah ni. Dan musim kawang kuat ni, sampai kepala pancong masjid boleh curi. Tu saya kata rumah orang. Tu saya kata track show, kasut sokan anak kita duk pergi main basketball, dia curi. Pancong, kepala pancong masjid dia curi. Pagi esok pakat main nak sembahyang jemaah masjid tu gagal-gagal, kepala pancong tak ada. Ayak satu kolah tu dah tak ada, keluar habis dah, dia buang kepala pancong. Kepala pancong temaga tu dia curi. Tu yang lah ni pancong masjid dia duk main plastik putih tu. Plastik putih tu kalau kita bebai-bebai pulih kuat sikit jahanam lah. Buhat elok, buat ni curi. Bila banyak kes curi duk jadi ni, kita pun habis ikhtiar. Habis ikhtiar. Mulalah pergi cari, dia kata orang tua ni pandai, pi. So dia pun buat apa kan, tikak mengkuang urut apa kan sikit, dia kata api paku dekat halang rumah. Dia tak boleh buka pintu ni, dia tak boleh buka, hantu dia buat apa, dia tak boleh buka. Kita percaya syirik kita. Dan nak tidur dah syaitan main. Buh lagi tu, habis ambil tadi tu, buh lagi. Dalam pada nak tidur, nak baca 3 kul ni, bangkit pergi buat benda syirik tu dulu. Iblis, syaitan mengusik dan dipertakutkan kita dengan macam-macam benda. Dengan seketika itu nampaklah ia di dalam tidur, dia rasakan dirinya sendiri bertengkar. Dosa lagi, dia terbawa main dalam tidur, dia nampak dia bertengkar. Ataupun dia mengamuk dia ni. Duk tak duk pergi mengamuk. Bawa arang, bawa apa pergi duk mengamuk. Dia nampak duk mengamuk dan berbunuh-bunuh dan memperbuat barang yang dibenci dan barang yang ditakuti. Dia nampak dalam mimpi dia tu, dia sudah jadi macam tu, mengamuk tak tentu punca, bunuh orang dan sebagainya. Demikianlah yang dikatakan perbuatan syaitan itu. Dalam satu hadis, untuk riwayat daripada Jabir, satu hadis riwayat daripada Jabir, dia kata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li a'rabi ja'ahu faqala inni halamtu wa anna ra'si quti'a fa ana attabi'u fazajarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tukhbir bitala'ub syaitan bik fil manam, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ni Jabir kata apa, satu hari satu badui mai jumpa Nabi, Arabi, satu Arab badui mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aku mimpi, dia kata, anna ra'si quti'a, aku mimpi mai satu orang tebas kepala aku. Dia mimpi, bukan dia pergi tebas orang mai tebas kepala dia. Anna ra'si quti'a, sesungguhnya kepala aku telah dipotong. Fa ana attabi'u, kepala tu jatuh duk bergolek tu, aku lari ikut kepala tu, dia kata. Main dalam mimpi lagu tu kan. Fazajarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi warning dekat dia, Nabi peringat dia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tukhbir bitala'ub syaitan bik fil manam. Nabi kata lain kali kalau duk cerita, kalau mimpi jenis syaitan mai duk main hang dalam tidur ni, jangan duk cerita ke orang. Nabi kata mimpi yang macam-macam tu, mimpi bunuh orang, mimpi orang bunuh dia, mimpi benda karut macam ni. Nabi kata lain kali, next time, jangan dah macam-macam ni punya mimpi mai duk cerita dekat aku baik, dekat orang pun baik. Benda tu habis-habis, jangan duk cerita kat siapa-siapa. Nabi SAW sudah pesan, mimpi yang tak elok ni jangan duk cerita pada orang. Baik, so dia kata dalam kita duk baca tadi, dia kata maka dengan sebab itulah dinamakan mimpi itu mimpi syaitan, kerana syaitan itu ada menyertainya dan mengusiknya di dalam tidurnya. Bersalahan mimpi yang betul dan mimpi yang benar, maka tidak disertai oleh syaitan sekali-kali. Dan dialah mimpi yang menyukakan hati.
Baik, yang ketiga dia kata huraian kepada mimpi jenis yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "War-ru'ya mimma yuhadditsu biha ar-rajul nafsah." Apa dia? Mimpi yang satu macam lagi, iaitu mimpi daripada barang yang dikhabarkan dengan dia oleh laki-laki itu akan dirinya. Maksudnya diri dia duk cakap apa, duk nak buat apa, duk fikir apa, benda tu mai dalam tidur dia. Maka mimpi itu ialah mimpi kosong dan tiada takbirnya. Sesungguhnya dengan sepotong hadis itu ketahuilah kita bahawa ada pada mimpi itu mimpi kosong. Macam mana kita kata ada ayam kosong, macam mana kita kata ada TO, macam itulah ada mimpi O. Mimpi O maksudnya mimpi kosong. O ni apa dia arti? O je lah, kosong. O tak ada apa. Bagi TO satu T kosong, tak ada susu. Mimpi pun ada mimpi O, mimpi kosong dia kata. Jadi hak jenis mimpi kosong ni dia main pasal apa? Pasal kita duk fikir benda tu, maka dia main dalam mimpi. Dan mimpi itu tidak ada takbirnya, iaitu jadi ia daripada satu orang yang berbimbang dan bergantung hati dengan satu perkara yang diciptanya amat-amat. Benda dia duk fikir sangat-sangat ni, ataupun disukanya amat-amat, ataupun dibencinya amat-amat. Dia duk bekerja, dia tak suka dekat bos dia tu, dia tak suka, tak tahu apa hal, dia tak suka dekat bos tu. Kalau hari tu bos dia cuti, dia seronok buat kerja di ofis. Kalau bos dia mai, dia pun namai 3 suku di pejabat tu. Dia tak suka dekat bos ni. Punya tak suka, malam tu mimpi bos dia ada tanduk tu, mai kata. Punca dia apa? Dia tak suka dekat kawan tu. Tak suka dia tu. Terlampau sangat duk fikir, masuklah mimpi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka itu dia kata mimpi kosong. Mimpi yang mai dalam hati satu orang manusia kerana dia terlampau duk fikir ataupun terlampau duk benci satu-satu benda. Apabila tidur ia, maka sudahlah berpandang-pandang ia di dalam tidurnya akan perkara yang diciptanya itu, sama ada dapat ataupun tidak apa yang dibencikannya. Dia duk mai, benda tu duk mai kacau dalam kepala dia, sehinggalah mau jadi nampak kepada orang yang jaga setengah daripada kelakuannya. Tu dia, sampai dia tidur, orang yang jaga tengok dia pun heran. Contohnya apa? Seperti tertawa ia, seperti bersorak dia, dan bermacam-macam suara yang dikatakan dia ketika dia mengigau itu. Bini duduk sebelah, tengok-tengok duduk sebut Fatimah. Bini dia kata, aku sang ada, awak duduk panggil Fatimah ni. Tu punca lah tu. Pasal apa? Celek mata fikir Fatimah, pi pejabat kerja sama dengan Fatimah, balik pun duduk SMBF Fatimah, nak tidur malam, tidur panggil Fatimah. Ni kadang-kadang dia kata apa, sampai bawa dalam mimpi pergi bercakap. Bini dia duduk tidur dah lena dah pun, tak dengar bunyi kik gelap. Bini jaga, pasang lampu dalam bilik tidur, tengok dia lagu satu macam duk kenyih dalam tidur ni, kenyih. Bini panggil abang, bini panggil abang, kenyih, duk kenyih ya. Apa ni dia ni? Rupanya kawan mimpi bagus, merisin aja dalam tidur. Kan? Dia kata apa ni? Dia kata sehingga akan tertawa ataupun bersorak-sorak semacam saudara yang dikatakannya orang. Orang yang duk jaga ni boleh tengok keadaan dia ni. Kaki bola tidur. Tengah-tengah duk lena, pukul 3 pagi, gol bunyi. Ya Allahu Akbar. Lompat bangkit bini ni. Siapa duk tengok bola? Syekh ni. Rupanya duk lena tu. Rupanya gol. Kacau ni, macam ni punya kacau. Ini tidak ada takbir. Pergi tanya ustaz, kata ustaz, laki saya semalam duduk tidur, tahu bunyi gol. Pasal apa? Ustaz ni tanya pukul apa? Lebih kurang pukul 3 pagi. Bini dia kata masa tu gol masuk ni yang dia lawan malam ni. Ustaz pun kaki bola juga yang pergi tanya tu. Gol sungguh. Tidur pun dia boleh ada connection live dengan apa nama lawan bola di stadium mana kan. Jadi macam ni jadi. Maka ini satu macam mimpi yang tiada takbir padanya dan itu kosong semata-mata. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa iza ra'a ahadukum ma yakrah falyaqum falyatful. Ini Nabi berkata, maka apabila satu orang melihat
di dalam mimpinya barang yang dibenci ataupun ditakuti, maka hendaklah bangun dia, duduk, berdiri, lalu meludah ke sebelah kiri. Tuh. Dalam satu hadis lain dia kata bukan ludah, embuih buat syarat. Ludah sungguh jenuh. Sama macam baru ni kita baca di Masjid Padang Temusu, Sungai Petani, hadis cerita pasal al-buzaq fi salah. Dia kata al-buzaq, ba zai alif qaf, buzaq fi salah ni maksudnya meludah dalam sembahyang kan. On the way nak mai tadi nampak satu gerai mi goreng nampak kasang singgah kena sepinggan. Jadi bila main masjid ambil sembahyang kumuk apa, ingat aku clear semua dah. Takbir Allahu Akbar, cabai keluar. Cabai mi goreng tadi sudah keluar. Satu menyarau nebak dia duk pusing dalam mulut. Kita pun duk mengejah ni pasal nak baca Fatihah dengan apa kan. Lagu nak simpan tepi dulu lah apa tu, duk mengejah mai kacau. Macam mana cerita? Boleh tak ludah buang benda tu? Itu tajuk di Padang Temusu. Tajuk. So dia kata apa? Dia kata jangan depan, jangan kanan. Kalau nak buang benda tu, nak ludah buang benda tu, jangan arah depan dan jangan arah kanan. Sebab apa? Dia ada hurai lah. Kalau nak kena buang juga, dia kata sebelah kiri atau belakang ataupun di bawah tapak kaki kiri. Kemudian ulama yang mutaakhir ini ringkaskan benda tu. Dia kata hadis tu pasal zaman Nabi lantai masjid tanah. Zaman lah ni dengan kapet bagus macam ni, dengan marble bagus, dengan apa, jangan dulu dah buang di pakaian kita. Bila cabai ni duk pusing, ambil lengan baju kita ni, buang. Tapi jangan arah depan, jangan arah belakang kanan, beralih ke kiri sikit, buang, sambung sembahyang. Itu tajuk dia. Nah, abang kata apa? Arah kiblat dengan kanan ni tempat yang dimuliakan dalam Islam. Arah kiblat dan juga sebelah kanan ni adalah arah yang dimuliakan dalam Islam. Sama dengan bila tidur mimpi yang menakutkan ni, bila jaga dia kata ludah sebelah kiri, dia tak bagi ludah belah kanan. Jadi kalau kita duk balik kanan, bini duk balik kiri, nanya dia. Kita mimpi hantu, kita pergi lepas dari dia pula satu tumpuk. Jangan. Maka memadai dengan isyarat, buat embuih belah kanan 3 kali. Itu yang dia nak bagi tahu di sini. So sabda Nabi SAW, dia kata fa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyaqum falyadful. Dan apabila melihat satu orang daripada kamu dalam mimpinya benda yang dibenci ataupun ditakuti, maka bangun, duduk, dan kalau boleh berdiri, dan ludah di sebelah kiri. Mimpi syaitan itu bagaimana kita perbuat? Daripada hadis itu dapatlah kita faham pengajaran daripada Nabi SAW kepada umatnya, apabila mimpi akan sebagai mimpi syaitan, seperti mimpi berkelahi ataupun mimpi berbunuh ataupun mimpi bertikam ataupun mimpi kena tekan ataupun mimpi kena henyak dengan hantu dan sebagainya, maka hendaklah bangkit daripada tidur, beralih dan berkisah ke tempat lain dan ludah sebelah kiri 3 kali sebagaimana ludah orang mimpi, dan juga ucap selepas daripada ludah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min syarri ma ra'aitu. Kalau agak payah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, habis, cukup kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, duit apa tu sikit lagi, duit apa tak tahu, tak ingat sudah habis. Kalau ingat, min syarri ma ra'aitu, aku minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam, daripada keburukan apa yang aku tengok tadi. Minta jauh daripada benda yang kita mimpi tadi. Masalah dia kata mimpi syaitan itu mengapa disuruh kita bangkit. Kalau dalam hadis lain, kalau tuan-tuan tengok dalam riwayat Muslim, ni dalam riwayat At-Tirmizi, dalam riwayat Muslim cantik lagi, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata falyaqum, bila mimpi karut ni bangkit. Nabi kata apa? Falyusalli, bangkit pergi sembahyang.
Itu dalam riwayat Muslim dan hadis itu sahih. Itu lagi cantik. Daripada bangkit dulu dah tidur balik, bangkit pergi pancong, ambil ayat semayang Allahu Akbar 2 rakaat, habis punya malas Fatihah saja. Fatihah saja rakaat pertama, Fatihah saja rakaat kedua. 2 rakaat bagi salam. Pilah nak tidur balik ke, nak lompat tidur balik ke apa, buatlah. Tapi tahajud sudah buat. Itu yang disuruh dalam hadis Muslim. Masalah dia kata mimpi syaitan itu mengapa disuruh kita bangkit? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, sayogya dihimpunkan antara banyak riwayat hadis Nabi tentang benda ni, iaitu apabila melihat seorang akan barang yang dibenci di dalam mimpinya, maka hendaklah dia membuih ataupun dia ludah sebelah kiri 3 kali. Membuih 3 kali sebelah kiri. Dan ucaplah doa tadi, a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa min syarri ma ra'aitu. Baca yang tu dia kata. Dan hendaklah berpaling ke kiri, yakni tidur di sebelah lambung yang kiri pula, dan bangkit sembahyang 2 rakaat. Maka siapa buat yang demikian itu, maka mengamal dia dengan sekalian yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika satu orang itu rengkahkan atas memperbuat setengah saja, dia jaga-jaga berpuluh-puluh mimpi hantu ni, dia muih aja belah kiri tidur balik pun okey. Kalau dia boleh bangkit pergi ambil SMS itu lebih baik. Kalau boleh buat setengah saja daripada tu, nescaya memadai jua pada menolakkan mudarat mimpi syaitan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diterangkan dia oleh beberapa hadis yang lain lagi. Baik, kemudian dia kata mimpi syaitan itu mengapa disuruh syarak kita ludah sebelah kiri? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan disuruh syarak tiup ataupun ludah 3 kali sebelah kiri kerana menghalau syaitan yang datang ia di dalam mimpinya. Lagi yang dibenci itu kerana menghinakan syaitan itu dan membencikan syaitan itu, maka ditentukan dengan sebelah kiri. Sebelah kiri ni kata tak bagus ya. Kan Nabi SAW dia duduk dengan sahabat tu seorang nak makan, pergi pegang dengan tangan kiri. Nabi tegur tu. Nabi kata kul biyaminik. Nabi kata makan tangan kanan. Jangan makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kanan kamu. Nabi kata. Mana kata kiri ni tak bagus. Apapun tayammun. Dia kata bukan tayamum. Tayammun dengan nun. Daripada yamin, kanan. Tayammun maksudnya mengkanankan apa-apa benda yang baik-baik. Begitu. Baik, sabda Nabi SAW lagi, wala yuhaddis bihan nas, dan janganlah cerita mimpi kepada orang-orang. Bukan mimpi tak elok saja, mimpi elok pun kalau boleh, kalau nak cerita, tengok dulu siapa yang kita nak cerita. Sekali dia hurai di situ, dia kata apa? Mimpi itu tidak boleh diceritakan kepada sebarang orang. Sesungguhnya dengan sepotong hadis itu dapatlah pengajaran daripada Nabi, iaitu jikalau seseorang itu mimpi, tak kira mimpi baik ataupun mimpi tidak baik, mimpi suka ataupun mimpi duka, mimpi takut ataupun sebagainya, maka jangan cerita dan jangan khabar kepada sebarang orang. Boleh cerita tapi kepada orang yang tertentu. Jangan cerita pada sebarang orang, kepada semua orang. Jangan dicanangkan dengan kata amboi, aku telah mimpi itu, ini dan sebagainya. Baik, pasal apa? Sebab pun ditegah Nabi cerita mimpi kepada sebarang orang itu kerana mimpi itu tidak keluar daripada 2 perkara, iaitu sama ada mimpi baik ataupun mimpi tak baik. Dia kata, maka jikalau mimpi itu mimpi baik, boleh jadi hasad dengki orang kepada kita. Tuan-tuan, kita dapat nikmat, bukan semua orang suka. Itu kita kena faham. Kita dapat nikmat, bukan semua orang suka. Ada orang yang hasad dekat kita, kita dapat nikmat, dia tak suka. Dia burukkan kita. Tuan duk tengok hari ni apa? Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus pergi ceramah mana-mana, manusia melaut. Hak suka-suka, hak tak suka tak suka. Hak suka dia dengan huraian suka dia, dia kata baguslah, mana nak cari ustaz yang bila bercakap orang mau mai dengar macam ni. Budak-budak muda hak jenis tak semayang pun boleh semayang, boleh mai dengar dia cakap bagus. Tu hak suka. Hak tak suka, mengaji mana dia ni.
Itu nada orang tak suka. Itu nada orang hasad. Orang hasad. Siapa pun dalam dunia ni, siapa pun, kalau kita ada kelebihan, bukan semua orang suka. Ada orang tak suka. Bahkan kadang-kadang ramai yang tak suka. Demikian hal dengan mimpi. Bila kita dapat mimpi baik, yang takbir mimpi itu baik, kita pergi cerita salah orang, pergi cerita dekat orang ada hasad dekat kita, tapi dia tak tunjuk. Depan kita dia tunjuk manis, dia tunjuk dia okey dengan kita. Kita percaya dia, kita pergi cerita dekat dia. Belakang kita, dia tengahlah buat bendang atas belakang kita. Ini sebab Nabi SAW kata, nak cerita ni jangan ke sebarang orang. Nabi kata, pasal kita tak tahu hati perut, hati budi orang tak tahu. Orang kata rambut sama hitam, hati tak sama. Islam tuan-tuan cantik, dia abang awal-awal kat kita benda ni. Kalau kita dapat satu mimpi baik, jangan cerita kat sebarang orang. Takut orang itu hasad kepada kita. Dan menambah dengki orang yang menjadi seteru. Kalau dia baik dengan kita pun dia boleh, apatah lagi dia seteru kita. Bila kita cerita kita dapat satu kebaikan, meluap-luap benci dia dekat kita. Kita sudah cerita salah orang. Begitu. Dan jikalau tidak baik, kalau mimpi tak baik, takbir mimpi itu juga tidak baik. Apabila dengar dekat seteru kita, nescaya suka ya. Kita mimpi tak baik, kita pergi cerita kat dia. Dalam hati dia kata, pada muka hang. Dia kata, silap orang kita pergi cerita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau mau berkhabarkan mimpi itu, boleh khabar kepada kekasih yang berakal. Kekasih ni siapa? Mak ayah kita. Mak ayah ni susahlah nak jumpa mak ayah, dengki ke anak ni susah. Kalau ada pun susah dapatlah. Mak ayah ni bercerai nyawa nak jaga kita. Dialah susah senang kita, itulah susah senang hati dia. Itu orang kalau kita nak cerita. Isteri kita, dia share hidup dengan kita berpuluh tahun, sudah tentu dia tak mau benda tak baik dekat kita. Dia orang yang lebih faham susah senang kita, boleh cerita dekat dia. Ataupun kawan-kawan yang memang dikenal pasti baik sungguh dengan kita, bersih hati budi dia dengan kita, percaya sungguh kita dekat dia, kita boleh cerita. Begitu. Itu dia kata kekasih kita, seperti bapa, nenek, isteri, yang mereka itu penyimpan rahsia, dia kata. Begitu. Dan tidak bocor mulut mereka itu. Dan mereka pun bila kita cerita, tak ada lah pula dia nak pergi cerita habis satu derek rumah tu dia pergi habang habis. Laki saya macam ni, dah dia dapat, dia simpan ke dia. Macam ni punya orang kita boleh cerita. Dan kepada orang yang ahli akal dan orang yang alim, betul-betul orang warak, kita pergi cerita kat dia, terpelihara rahsia kita, tak apa. Begitu. Dengan kerana itulah seseorang yang bermimpi janganlah ditakbirkan kepada sebarang orang, sehingga kepada si jahil ni minta takbir kepadanya, bahkan sembunyi taruh dan dibawa lekeh takbir kepada tuan-tuan alim ulama yang tahu akan takbir mimpi itu. Pilih orang kalau nak cerita. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala wa uhibbul qaid fi an-naum. Ni saya baca teruslah. Wa akrahul ghul al-qaid sabatun fid din. Dia kata. Sambung hadis tu, saya terus ringkas baca matan hadis dia saja. Sabda Nabi SAW, wa uhibbul qaid fi an-naum. Dan aku suka kalau sekiranya mimpi itu mimpi kena ikat kaki. Nabi kata, aku suka kalau mimpi kena ikat kaki, al-qaid, kena ikat kaki, fi an-naum, wa akrahul ghulla. Dan aku tak suka kalau mimpi kena belenggu tangan di tengkuk. Ini yang kata ilmu takbir mimpi. Kalau kita mimpi kaki kita kena ikat, suasana kita masa mimpi itu apa dia? Bermakna kita akan kekal dalam keadaan itu. Itu takbirnya begitu. Kalau kita dalam keadaan susah, miskin, melarat, mimpi kena ikat kaki, habis kita. Lebih kurang maksudnya lagu tu. Tapi kalau kita duduk dalam keadaan yang saya contohkan awal tadi, kita sehat, bahagia, apa semua, mimpi kena ikat kaki, alhamdulillah, mudah-mudahan kita kekal dalam keadaan itu. Tapi Nabi tak suka kalau mimpi tangan ni kena berkah di tengkuk. Tu dalam hadis dia kata al-ghulla. Dan dalam Quran apa ayat apa tu yang khuzuhu faghulluh thumma al-jahima salluh
summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku. Tuan bisa dengar ayat tu? Surah apa saya tak ingat. Tuhan kata khuzuhu, pi tangkap ni ahli-ahli neraka ni, khuzuhu, pi tangkap depa ni, faghulluh, ni ghul, tangkap depa dan berekah tangan depa pi ke tengkok. Summal jahim salluh, kemudian ke neraka jahim, umbankan depa. Jadi Nabi kata, aku suka kalau satu orang tu mimpi al-qaid fi naum, kaki dia diikat. Tapi aku tak suka, wa akrahu, dan aku benci, aku tak suka al-ghulla, mimpi tangan kena belenggu di tengkok. Itu petanda tidak baik. Nabi kata al-qaid sabatun fid din, mimpi kaki kena ikat, itu petanda dia tetap pendirian dalam agama. Nabi kata. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Kemudian bawah tu huraian-huraian dia, tuan-tuan balik baca. InsyaAllah pada bulan depan kita masuk tajuk bab zahabat an-nubuwah wa baqiyat al-mubasyirat. Tajuk yang akan datang ni dia kata kenabian, an-nubuwah, kenabian maksudnya wahyu dah tak ada dah. Nabi wafat, wahyu tak ada. Wa baqiyat al-mubasyirat, tetapi masih ada lagi al-mubasyirat. Apa al-mubasyirat? Kita tengok pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditakdirkan parlimen dibubar dan pilihan raya diumumkan, kuliah kita juga dibubarkan. Bukan pasal saya nak masuk bertanding, pasal nak bagi peluang dekat tuan-tuan pergi dengar ceramah. Mengundi ni penting, mengundi ni penting. So sebelum nak mengundi, kita nak kena dengar. Kita nak kena dengar dia ni nak kata apa, dia ni nak kena kata apa. Kita nak dengar, kita dengan otak yang waras, dengan agama yang kita duduk mengaji bertahun-tahun di masjid ni, kita nak timbangkan hak mana satu yang lebih dekat dengan keredaan Allah. Jadi kuliah kita ditangguh. Kuliah kalau kita buat habis 9.30, kawan tu ceramah start lepas Hangzhou. Jadi saya pun tak senang nak pergi dengar juga. Tuan-tuan pun hati duduk dah sana nak pergi dengar juga. Jadi umum ya bubar, kuliah kita pun bubar sekali. Selesai sah lerah pilihan raya, insya-Allah kita sambung balik kuliah macam biasa. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.